So kita tengok taburan binomial. So dalam ni you akan jumpa 5.2 taburan binomial distribution. 5.3 you akan belajar taburan normal, okay, normal distributions. And since you dah belajar two types of random variable, you ada discrete dan juga continuous. Actually discrete is for taburan binomial, continuous tu adalah untuk taburan normal. Okay, nanti you dah belajar satu-satu and then you boleh nampak lah apa beza dua-dua dia. Alright. Okay, dalam ni you kena tahulah, okay, apa itu taburan binomial. Kena faham macam, ya kenapa yang ini taburan binomial, kenapa dia yang itu bukan. Okay, you kena faham. Okay, and then you kena tahu macam mana nak cari kebarangkalian untuk satu taburan binomial tu. Okay, determine the probability of an event. So maksudnya sekarang probability is kebarangkalian. Kadang you shortkan dia sebagai apa? You short kadang-kadang kebarangkalian tu KB kan? Betul tak? KB, kebarangkalian, KB. Kota baru ya? KB, kebarangkalian. Kalau probability kita buat P lah probability. Jadi dalam situasi ni you akan banyak jumpa probability of something. Bermaksud probability kebarangkalian X. Okay, untuk X something lah. Okay. So yang ini nanti kita akan belajar macam mana nak tentukan kebarangkalian. How to determine the probability of an event. Okay, for binomial, specific binomial. Kita buat satu-satu dulu, saya lagi kau pening. So, normal dia lagi seram. Okay. Macam ni. Okay, cuba baca tu. Cuba baca dulu. Kan? Nampak gambar kartun, dia kata failure, success. Okay, macam itu dia. Kalau you kena tahu dulu, what is Bernoulli's trial? Percubaan Bernoulli. Macam pernah dengar tak Bernoulli? Macam ada dekat apa? Apa kau belajar? Dekat mana? Subjek apa? Fizik kalau fizik dia lain sikit lah. Bernoulli ni dia ada macam apa, kita punya saintis ni dia buat macam-macam, betul tak? Lepas tu dia letak nama dia. Kalau korang rasa nak ada something letak nama korang, korang pergilah buat something kan. Create lah something new. Okay. So dia kata percubaan Bernoulli ni adalah suatu uji kaji yang mempunyai hanya 2 je kesudahan dia. Sama ada kejayaan atau kegagalan. Okay, Bernoulli's trial ni, dia uji kaji tau. Korang janganlah fikirkan uji kaji ni, this eksperimen ni macam eksperimen fizik, macam eksperimen kemis kan, nak kena pakai ini, tak ada. Okay, kalau MAT ni dia simple je, uji kaji je, korang akan gelak nanti. Ini uji kaji, itu memang uji kaji dia. Okay, uji kaji MAT ni, kan, uji kaji yang kira-kira kita ni sebenarnya baling dadu, lempar shilling, itu kita punya uji kaji. Okay, so for Bernoulli's trial ni, percubaan Bernoulli ni, experiment which only has 2 outcomes, that is success or failure, 2 je. Dia tak boleh ada benda lain. Okay, kenapa dia success or failure? For example, saya baling dadu, ada contoh dadu kat sini. Okay, saya ada dadu. Dadu you know dia ada nombor 1 sampai 6 dekat muka dia, betul? So kalau saya kata, saya baling dadu untuk mendapatkan eksperimen saya baling dadu untuk mendapatkan nombor 2. Saya pun baling. Awak rasa kemungkinan saya punya eksperimen saya baling dadu ni nak dapat 2, saya dapat 2 tak awak rasa? Boleh dapat. Boleh dapat kan? Saya boleh berjaya dapat 2 ataupun maybe kalau saya baling-baling, alamak tak dapat 2. Gila terror, baling je dapat 2 kan? Mestilah tak, betul tak? Sebab ada banyak lagi nombor lain. Ada nombor 1 sampai 6 tu. So, nampak tak? Apabila saya buat eksperimen membaling dadu, tujuan saya nak dapat nombor 2, dia punya ending dia either success or failure. Saya berjaya atau tak berjaya mendapat nombor 2. Setuju tak? So itu kita namakan dia sebagai Bernoulli's trial, percubaan Bernoulli. Faham tak? Dia ada 2 je outcome dia, success or failure. Okay, boleh faham yang itu, percubaan Bernoulli. Uji kaji yang hanya ada 2 kesudahan, success or failure. Kalau dia ada 3, itu namanya bukan Bernoulli's trial lah. Bernoulli's trial 2 je. Okay, contoh. Lempar shilling nak dapatkan kepala. Kan? Dia sama ada kau baling tu berjaya atau tak je. Sama ada success or failure je. Berjaya dapat kepala atau tak berjaya dapat kepala. Meaning that kalau katalah you baling dapat ekor, means you gagal lah. You gagal lah dalam eksperimen. Sebab eksperimen you adalah membaling shilling untuk mendapatkan kepala. Itu kita panggil Bernoulli's trial. Okay.
Okay, itu Bernoulli itu insan yang dinamakan Bernoulli's trial. Okay, ada satu lagi. Baca sikit ayat dia ni. Okay. Dia kata apa? Eksperimen yang terdiri daripada N percubaan Bernoulli yang serupa dikenali sebagai eksperimen binomial. Okay, an experiment which is made up of N similar Bernoulli's trial is known as a binomial experiment. N similar. Okay, apa macam bahasa pasar dia? Bahasa Makcik Kia yang saya sebut ayat panjang-panjang ni. Eksperimen yang terdiri daripada N percubaan Bernoulli. Apa yang you faham tentang N similar Bernoulli's trial? Saya buat apa dekat eksperimen saya tadi? Saya akan ulang dia sebanyak berapa kali. Okay, contoh. Saya baling shilling tadi, betul tak? Saya kata apa? Nak dapat apa ni? Saya baling shilling nak dapatkan kedua. Saya ulang eksperimen saya ni sebanyak 3 kali. Okay? Saya ulang eksperimen saya sebanyak 3 kali. Jadi, eksperimen membaling dadu saya ni sebanyak 3 kali untuk melihat berapa kali nombor 2 itu muncul, dinamakan sebagai eksperimen binomial. Faham tak? So, binomial eksperimen ni sebenarnya dalam tu nanti akan ada two outcomes. Either success or failure. Berjaya atau tidak saya mendapat nombor 2 dengan saya membaling dadu tadi. Okay, maksudnya binomial ni dia adalah Bernoulli. Dia adalah eksperimen Bernoulli. Okay, dia dalam tu either success or failure, berjaya atau gagal. Dan saya akan ulang benda ni beberapa kali, N kali. Kalau N itu 2, okay, contoh kalau N tu 2, dia buat eksperimen sebanyak 2 kali. Dia baling dadu sebanyak 2 kali. So untuk melihat nombor 2 itu muncul. Jadi saya punya X boleh jadi 0, 1, 2. Betul? Sebab maybe daripada 2 baling saya tu langsung dapat nombor 2, 0 times. Kalau 1 maksudnya mungkin daripada 2 balingan saya berjaya mendapat sekali nombor 2. Atau saya berjaya mendapat kedua-dua balingan itu 2 kali nombor 2. Itu maksud X0, 1, 2. X is apa kita panggil last week, kita panggil dia adalah sebagai discrete random variable. Okay, you kena tahu, okay, last time kita dah belajar X, okay, discrete random variable. So sebenarnya untuk taburan binomial ni kita akan ada satu pemboleh ubah rawak binomial. Dia spesifik. Nanti kalau you belajar 5.3 taburan normal, you akan ada satu pemboleh ubah rawak normal. Kita panggil dia X, general is X. Okay, so X ni sebenarnya adalah PU. Okay, kalau katalah saya tulis PU, korang jangan ingat dia pencetus umat pula ya. Dia PU is pemboleh ubah. Okay, pemboleh ubah. Okay, PU tu dalam taburan binomial kita akan letak dia sebagai X lah, pemboleh ubah rawak binomial. Okay, so ini Englishnya, a discrete binomial random variable. X is a variable in a binomial distribution. Sebab benda kan mestilah ada unknown dia, takkanlah, sebab kita akan wakilkan sesuatu itu dengan X lah, dia punya random variable dia, binomial. Okay, so apa yang you perlu tahu dalam ni, okay, dia kata kebarangkalian untuk memperolehi R kali kejayaan dalam N kali uji kaji taburan binomial diberikan oleh, okay, probability X equal to R sama dengan N CR P power of R Q power of N minus R. Sebenarnya benda yang awak buat hari ni sebenarnya dia related dengan last time sebab dia involving binomial. Okay, jom kita tengok apa benda NCRP. Sekejap lagi saya ulang balik. Don't worry. Okay, probability X sama dengan R adalah macam ni. Okay, you membuat eksperimen you tadi, you ulang sebanyak N kali. Ingat tak tadi saya kata saya baling dadu nak dapatkan nombor 2, saya baling dia sebanyak 3 kali. So 3 itu sebanyak adalah N. Okay, N saya adalah 3. Nampak tak yang N tu apa? N itu adalah bilangan percubaan, number of trials. Saya cuba. Eksperimen saya adalah membaling dadu mendapatkan nombor 2. Maksudnya bilangan kali nombor 2 itu muncul. X adalah bilangan kali nombor 2 itu muncul. Okay, X adalah bilangan kali ataupun bilangan nombor 2 muncul. Bilangan nombor 2 muncul contoh. So sebenarnya eksperimen saya membaling dadu, sini saya baling dadu saya baling dadu. Saya throw a dice. Okay, saya baling dadu, tujuan saya nak mendapatkan nombor 2. Saya ulang eksperimen sebanyak 3 kali. So 3 itu adalah N dia.
kali, n times kan, n kali, saya ulang dia sebanyak n kali, n dia 3. Dan x saya tadi saya kata dia adalah pemboleh ubah bagi taburan binomial. Okay, apa random variable kan, random variable untuk binomial, itu x saya. So saya nak melihat daripada 3 balingan saya, berapa kali nombor 2 itu muncul. So you know that your x can be, apa tadi, kalau saya cuba baling 3 kali, x itu bilangan nombor 2 muncul mungkin 0 kali dia muncul, langsung tak muncul sebab asyik nombor lain je, ataupun daripada 3 kali balingan itu, sekali nombor 2 akan muncul, atau kemungkinan apabila saya baling 3 kali itu, 2 kali nombor 2 itu muncul, ataupun kesemuanya nombor 2 itu muncul. So kalau n you 3, you punya x, pemboleh ubah rawak tadi tu, boleh jadi 0, 1, 2, 3. Faham yang tu? Okay, settle yang n. Dia kata P ni adalah kebarangkalian kejayaan, iaitu probability of success. Saya nak tanya awak, saya buat eksperimen ni, tujuan saya nak dapatkan apa? Dapatkan nombor 2 kan? Okay. Apakah kebarangkalian kejayaan? What is the probability of success? Maksudnya, kebarangkalian untuk saya berjaya dapat nombor 2. You ada dadu yang ada 6 muka. So, what is the probability of getting number 2? 1/6. Pandai, 1/6. Kan? So, sebenarnya, bila saya punya eksperimen adalah tujuan membaling dadu mendapatkan nombor 2, apabila saya berjaya mendapat nombor 2, maksudnya kebarangkalian mendapat nombor 2 adalah kita panggil sebagai probability of success. Kebarangkalian kejayaan. Nampak tak? Sebab apa yang saya nak, apa yang saya nak buat ni, mendapatkan nombor 2, apabila saya berjaya dapat nombor 2, bermaksud saya telah berjaya. So, yang 1/6 tadi is untuk P. P kita panggil dia sebagai kebarangkalian kejayaan. Probability of success. So, your success, okay, probability of success is 1/6. Okay, what about Q? Ini yang Q pula. What about Q? Q dia kata kebarangkalian kegagalan. Probability of failure. And you know that P tambah Q mesti sama dengan 1 sebab dia apa? Complement. Sebab kan kita kata tadi, kita punya apa, taburan binomial ni, dia kan bernulis trial. Bernulis trial, you only has 2 outcomes, success or failure. So probability of success campur probability of failure, the value will be 1. Jadi kalau probability of success you 1/6, berapakah probability of failure? Berapa? 5/6. 5/6. Kan, 5/6. Ataupun kan 5/6 sebab you tahu P tambah Q mesti 1. Kan? Jadi Q you adalah 1 tolak 1/6 lah. Tu yang dapat 5/6 tu. Ataupun sebenarnya dah kalau you punya dice tu, you punya dadu tu ada apa? 6 muka 6 muka. 6 muka. Dah 1 tu nombor 2, maksudnya berjaya dapat nombor 2, dah 1 muka nombor 2, yang bukan nombor 2 mestilah ada 5 muka lagi. Jadi kebarangkalian probability untuk dapat nombor selain 2 yang kita panggil dia sebagai probability kegagalan, probability of failure, adalah 5/6. 5 nombor selain 2, tapi probability-nya adalah 5 daripada 6 muka. Sebab tu 5/6. Okay, you faham tak maksud apa itu N, apa itu P, apa itu Q? Boleh? Boleh. Okay. Apa yang saya tak touch tadi? Saya dah touch N, saya dah touch P, saya dah touch Q. N is number of trials, P is probability of success, Q is probability of failure. P plus Q equal to 1. Apa yang saya tak touch? You nampak question tu? Yes, R. What is R? Cuba baca balik. Apa R tu Dia kata kebarangkalian untuk memperolehi R kali kejayaan dalam N kali uji kaji. Dia kata obtaining R success in a N times binomial distribution. Okay, you tahu tadi, you punya X ada 0 tu 2, 3 kan? Betul tak? Kan sebab N you ada 3. Yes, sana. Okay, you punya N ada 3 contoh, baling dadu 3 kali. You punya N ada 3, jadi you punya X ni, you punya variable tadi, binomial random variable tadi tu ada 0, 1, 2, 3, betul tak? Jadi sebenarnya, ingat tak yang graph kita buat last week? Kalau you ada X tu 0, 1, 2, 3, sebenarnya daripada sini, saya cerita dulu semua sekali. Okay, daripada sini you boleh mengeluarkan probability X0, kan? Betul tak? Maksudnya probability X0
untuk you tahu. Okay. Maksudnya probability S0 adalah apabila nombor 2 itu langsung tak muncul. You gagal mendapatkan nombor 2. Itu probability S0. Atau you boleh cari apa probability S equal to 1. Maksudnya daripada 3 kali balingan, sekali nombor 2 muncul. Betul tak? Lepas tu, you boleh ada probability X equal to 2. Setuju? Probability X equal to 2. Maksudnya daripada 3 kali balingan, sebab N you 3. Nampak N3 maksudnya 3 kali baling. You ulang eksperimen sebanyak 3 kali. Kalau probability S equal to 2, dia kata kebarangkalan untuk nombor 2 itu muncul 2 kali daripada 3 kali balingan. Lepas tu you boleh ada apa? Probability apa? X sama dengan 3 lah, betul tak? Maksudnya daripada 3 kali balingan tu, 3-3-nya you berjaya mendapatkan nombor 2. So sebenarnya, apakah R? R adalah, contoh, kalau saya kata probability X sama dengan 0, apa R saya? 0. Pandai, R adalah 0. Maksudnya kalau saya nak probability X sama dengan 0, bermaksud saya punya R adalah 0. Jadi apa yang buat, saya akan guna formula. Okey, baca balik formula. Formula adalah NCR. Lepas tu P tu probability of success. P power dengan R, nampak P power dengan R. Lepas tu Q yang failure ni, saya akan ambil N, saya tolak dengan R. Maksudnya baki dia kat situ. Okay, jadi kalau saya nak probability X sama dengan 0, N saya tadi berapa? Saya baling dadu berapa kali? 3 kan? N 3. So saya akan buat 3C. Okay, apa R saya kalau saya nak probability X 0? Kosong. So saya akan buat 3C kosong. Okay, membaling nombor 2. Apa probability of success baling dadu dapat nombor 2 tadi? Yang ni, yang dah kira tadi ni. P saya 1/6. Betul? Okay, 1/6. So you buat 1/6 kuasa dengan, okay, ambil R. R bawah dulu. 1/6 kuasa kosong. Lepas tu Q pula. Q tadi apa? 5/6 kan? So 5/6 kuasa dia power dengan N tolak R. Maksudnya 3 tolak kosong. Nampak tak 3 yang ni? Oh, this one ni. Ni. 3 dengan kosong ni, you minuskan dia. Sebab nak tengok dia punya selisih dia. Berapa difference 3 dengan N dengan R tu, selisih dia. Nampak ni? N tolak R ni selisih dia. Berapa difference? So 3 tolak kosong berapa? 3. 3. Tu story dia. So in order to find probability S sama dengan kosong, R tu kosong lah. So you akan mencari 3C kosong. Lepas tu probability of success tu power dengan R, maksudnya 1/6 power dengan 0. Lepas tu probability of failure 5/6. Tapi dia power dengan N tolak R. So tolak kosong is 3. Gitulah dia mencari probability X sama dengan 0. Bermaksud kosong kali berjaya mendapat nombor 2 daripada eksperimen membaling dadu. Bagi tujuan mendapatkan nombor 2. Gitulah R dia. Boleh faham tak gitu? Jadi daripada eksperimen ini, kalau you kata you nak cari probability X sama dengan 1, apa R kalau probability X sama dengan 1 kat sini? Apa R dia? R dia 1. Jadi kalau nak kira probability X sama dengan 1, maksudnya you akan kira 3N kan? 3C1. P tadi apa? 1/6 kan? Kuasa berapa? 1 kan? Lepas tu baki dia, dia punya Q dia 5/6. Power, tak nampak dah. 5/6 power dia 3 tolak 1, 2. Ini nak mencari probability X sama dengan 1. Okay, sama jugalah S2, S3 pun. Dan bila you ada probability tu, you tambahkan nilai semua tu, nilainya akan jadi 1. Okay. Ni dia punya dari segi summary dalam ni you akan belajar ini. Okay, ini yang basic dia. So sebenarnya benda ni sama macam you buat tree diagram. Cuma tree diagram tu, kalau katalah kita ada probability X sama dengan 2, ingat tak yang ada kita tambahkan last time? Ingat tak yang ada ingat tak yang kita buat apa itu? Yang this one ni. Kan kalau saya kata yang 0 ambil yang ni, tu ambil yang ni. Tapi kalau yang 1, nampak tak you kena menambahkan 2 probability tu? Sebab ini berasal daripada tree diagram kan? Yang mengkaji bilangan murid yang tak dapat A kan? Bilangan tak dapat A. So dia ada sama ada kosong yang tak dapat A, 1 tak dapat A atau 2 tak dapat A. Jadi untuk 1 ni sebenarnya sebab 1 tu ada 2, 1 sini. Jadi you tambahkan. Tapi sebenarnya kalau you gunakan formula NCR tu, sebenarnya you akan terus
dapat nilai 0.42. Nanti kita tengok balik kita akan tengok balik benda yang kita dapat ni. So saya harap awak nampak lah apa benda yang terkandung dalam taburan binomial ni. Nampak bayang-bayang taburan binomial. Boleh? Nampak panjang saya cerita kan? Panjang saya cerita ni. Okay, so next one. Sebenarnya kan, kalau tiba-tiba, ini kadang-kadang dia keluar macam ni, kadang-kadang tidak. Tapi bila dia keluar, penulisan yang macam ni, saya harap awak faham. Okay, kalau tanda cacing tu, that one is membaca dia macam ni X is binomially distributed. Okay, yang parameter pertama adalah dia punya N, number of trials, bilangan kali percubaan, dan value yang kedua tu adalah dia punya probability of success. Tapi kadang-kadang dia tulis macam gini tau, dia ada macam ni. Dia buat X is, dia ada B kat depan. Okay, dia ada B kat depan. So kalau ada B kat depan bermaksud dia adalah taburan binomial lah, nampak tak? Sebab apa tau, benda ni you kena tahu sebab sometimes ada soalan dia buat macam gini. Dia buat macam ni, lepas tu dia buat contohlah. Okay, dia buat gitu toggle. Kalau korang tak tahu apa benda 5, apa benda 0.2 tu, habislah you cannot solve for the whole question. So daripada gambar ni, daripada statement ni, X is binomially distributed, the first value is 5, the second one is 0.2. So sebenarnya 5 berapa? 5 tu apa? 0.2 tu apa? 5 apa? N. Maksudnya dia mencuba eksperimen tu sebanyak 5 kali and you adalah 5. Dan what is 0.2? P. Yes, very good. P. So maksudnya daripada info Shenonet ini you tahu N dia 5, P dia 0.2, probability of success, and automatically you know dia punya Q. Which Q berapa? Congak lah. So you tahu P tambah Q berapa? 0.8. Pandai, 0.8, 0.8. Sebab summation dia mesti sama dengan 1. So yang ni you mesti dah cakap dah. So boleh ingat tak ni? X is binomially distributed, nilai pertama N, yang kedua adalah P. Okay, yang ni ingat sebab memang pernah keluar SPM pun ataupun trial banyak kali. So dia boleh masuklah dalam nota awak. Okay, ni yang tadi N apa P apa tu yang saya dah cerita tadi. Alright. So saya cerita panjang lebar pasal korang punya baling dadu tadi. Kan, baling dadu tadi. Okay. So, jom kita. Yang soalan ni tak ada dalam yang hendak saya bagi tu untuk soalan lain. Ni tambahan ni. Okay, tengok dulu. Soalan 1. Okay, soalan 1. Dia kata solve the following problems with binomial distribution. Maksudnya kita tahu yang ini adalah soalan-soalan yang melibatkan taburan binomial. Okay, dia kata kebarangkalian hari hujan dalam seminggu ialah 0.2. Kita cari kebarangkalian hari hujan adalah sebanyak 3 hari dalam seminggu. Okay, the probability that it rains in any day of a week. Okay, dia punya keyword dia kata a week is 0.2. And the probability it will rains 3 days in a week. Okay, sebenarnya untuk menyelesaikan soalan ni, you have to know what is X. Sebenarnya you mengkaji apa? You mengkaji apa dari cerita kita? Adakah, sebab dia kata find the probability, cari kebarangkalian hari hujan adalah 3 hari dalam seminggu. So sebenarnya you mengkaji apa? You nak identify X dulu, baru you boleh jawab soalan. What is your X for this case? Hujan. Yes kan, X ni sebenarnya adalah bilangan hari hujan. Betul tak? So kalau you faham bilangan hari hujan, saya buat satu bahasa je lah Kena pula aku nak tulis dua-dua. Bilangan hari hujan kan. Bilangan X tu maksudnya you kena tahu apa boleh ubah variable. What is your variable? Your X, what is your X sebenarnya? You kaji apa? You kaji bilangan hari hujan. Sebab sebenarnya macam ni. Apa yang you kaji tu, you jadikan dia sebagai sukses. Maksudnya you kaji apa? Oh, you mengkaji hari hujan. Jadi kalau you berjaya mendapat hari hujan, oh itu adalah satu kejayaan. Gitu, nampak? Sebab you sekarang ni main dengan apa tau? You berjaya atau you gagal? You success or failure gitu. So, you kaji apa ni? Oh, you kaji bilangan hari hujan dalam seminggu. So, what is your N? N adalah 7. Sebab dia kata seminggu. Okay. Sebenarnya nak kira apa ya? Dia kata kebarangkalian hari hujan dalam seminggu. 7 kan? Bukan. Apa? Dalam seminggu ada 7 hari.
kita nak kaji dengan hari hujan sebab soalan dia kata cari kebarangkalian hari hujan. Maksudnya you nak mencari probability, okay, X adalah bilangan hari hujan, dia kata kebarangkalian hari hujan adalah sebanyak 3 hari. So macam mana saya menulis kebarangkalian hujan adalah 3 hari? Probability apa saya tulis? X sama dengan 3. Pandai, sama dengan 3. Probability X sama dengan 3. Sebab apa tahu? X tadi you dah tag sebagai, okay, you tagging X sebagai bilangan hari hujan. Jadi kalau hari hujan banyak 3 hari, meaning that X adalah 3. Faham tak? X adalah 3. X adalah bilangan hari hujan. Hari hujan ada 3 hari. Jadi X adalah 3. Tapi soalan minta cari kebarangkalian. Sebab itulah ada P di depan. Maksudnya probability that X equal to 3. And you know that penulisan P dalam kurungan X sama dengan 3 bermaksud kebarangkalian bilangan hujan adalah 3 hari. Faham statement probability X equal to 3? Jadi, sekarang ni apa P? Sebab you dah tahu this is binomial kan, dia punya formula apa formula dia? Formula probability S equal to R equal to NCR P power of R Q power of N minus R. Kalau tak hafal, don't worry, formula tak saya dibagi kan, formula diberi tapi by time sebenarnya you akan hafal dah lepas ni. Okay, tak nampak Okay, macam mana you nak kira? You kena ada N settle, N 7. R apa tadi saya kata? Kalau R dalam kes ini, R kita ada, inilah R kita sebenarnya 3. Jadi kan 7C3. Tak tahu pun P, probability of success. Sekarang you kaji apa? You kaji hujan dengan tak hujan. Kalau hujan, you berjaya, betul tak? Sebab you, apa yang you kaji tu, you nak tengok bilangan hari hujan dalam seminggu. So kalau hujan tu ada less kejayaan. Jadi apakah probability of success untuk hari hujan tu? Hari hujan tu dikatakan sebagai success. So it's the probability of success. 0.2. Pandai 0.2. Kenapa 0.2? Sebab ada statement dekat atas dia kata the probability that it rains in any day of a week is 0.2. So automatically we know that 0.2 is representing the probability of success. Gitu, faham? Sebab dia kata hujan dalam seminggu ialah 0.2. 0.2 adalah P. Jadi tulis kat situ. Siap-siap. Kan? S adalah bilangan hari hujan, N7, P apa tadi? P 0.2 So automatic berapa Q? 0.8. Pandai 0.8. Ni benda-benda penting ni you kena letak dulu barulah you boleh hidup dengan gembira. Kan ingat P tambah Q mesti sama dengan 1. So you akan kira ni apa ni? 7C3, P tadi berapa? P 0.2. Lepas tu R dia apa? Yang mana R? 3. Kan? R bawah kan? 3. Lepas tu Q yang failure tadi 0.8. Tolakkan selisih dia, N tolak R tu. Berapa? 7 tolak 3. Berapa? 4. 4 pandai. Lepas tu gunalah kalkulator hangpa yang canggih mahal tu. Tekan. So nak tekan tu tak silapnya, kejap kalau tekan tu kita kena guna darab ke? Ke biar je bracket? Kalau bracket je dia okey. Jawapan dia 114688. agak lah, jangan panjang 4 sudah. 0.1147. Yes, for 7. So dia apply lah for SF tu kan. For SF 0.1147. Okay, ada nak tanya saya tak tadi? Kan kita buat tadi yang apa ni tadi? Dadu kan. Dapat nombor 2 tu, probability dapat nombor 2 1/6. 1/6 saya buat pecahan. Macam susah tak korang nak tekan kalkulator tu? 1/6 kuasa something tu. Macam susah kan? Jadi kalau 1/6 tu, tak boleh. Kalau 1/6 tu korang tengok. Korang try tekan. 1/6 tu kalau Dia you point yang tak berhabiskan. dia recurring decimal kan, dia non-stoppable, dia macam never ending stories lah, 6 sampai hujung dunia 6 tu. Jadi untuk case yang 1/6 is not recommended untuk you guna decimal sebab nanti value dia tak tepat. Macam saya ada sebut sebelum ni kan masa 5.1. So kalau 1/6 tu biarlah 1/6. Yang boleh kalau contoh 1/5. 0.2. Jadi kalau 0.2 ngam. Okay? Kalau macam perpuluhan tu cantik je, you boleh guna decimal, perpuluhan. Sebab nak tekan kalkulator guna 0.2 simpler than you tekan 1/5. Betul tak? 1/5 kuasa
4 kan jenuh jugalah kan nak tekan banyak kali. So that one boleh. Tapi kalau 1/6 tadi, saya tak galakkan. You guna je pecahan. Boleh? Aci? Next one. Okay, Acu jawab. Kena pasti N apa? Lepas tu, ingat benda yang you nak kaji tu sebagai success. So, apa probability of success? Apa probability of failure? Sebab soalan dia kata, satu dadu dilempar sebanyak 8 kali. Cari kebarangkalian mendapat nombor 6A tepat 4 kali. Daripada 8 kali balingan tu, tepat 4 kali you dapat nombor 6. So, dapatkan dia punya probability. Okay, so cuba keluarkan info daripada sini. N kita 8, Kita 8, cantik. N8, R4. R4. Oh, R4 okay. R4 tu sebenarnya kita nampak masa kita buat statement nanti kan. Yang lain, yang lagi P dengan Q tu, yang tu dulu. Kat atas tu dia 1/6 1/6. Kenapa P 1/6? sebab dadu. Dadu. Dapat nombor 6, 6 tu ada satu nombor je kan. So 6 tu satu nombor daripada 6 nombor yang berada di dadu tu. Okay. Apa probability of failure? 5/6. 5/6, cantik. Okay, so soalan dia. Okay, before macam you teruskan dengan kira-kira, saya nak you keluarkan P, X apa dulu. Okay, probability X sama dengan apa ke apa tu, saya nak you keluarkan info itu dulu. Okay, apa dia? Dia nak apa? Probability apa? Dia nak probability mendapat nombor 6. Bukan. Yelah, memanglah probability dapat nombor 6. Tapi PS dengan 4. probability X sama dengan 4. Sebab dia dapat nombor 6 tu dia kata exactly 4 times, tepat. Maksudnya probability X sama dengan 4. Betul tak? Sebab X you sebenarnya bilangan kali mendapat nombor 6 kan. Bilangan nombor 6 muncul ataupun bilangan kali nombor 6 muncul tu lah dalam eksperimen kita ni. So probability X sama dengan 4 tu maksudnya nombor 6 muncul tepat 4 kali. Kenapa kalau tepat kita panggil equal? Tepat kan? Memang the exact value. So that's why you put equal. Tapi lepas ni you akan jumpa benda lain. Tapi saya nak you faham kalau tepat 4 kali tu, tepat berapa kali dia equal. Tepat nombor itu. So keluarkan statement probability X equal to 4. Daripada sini barulah you tahu R-nya 4. Okay, Acu. Macam mana formula dia? Ni R dia 4 tulis sikit situ. Ni R4. Okay, ni R dia. R sama 4. Okay. Kira. Macam mana kira? 8C4 8C4. darab Darab. P dia berapa tadi? 1/6 kuasa 4. 4. Lepas tu Q dia? 5/6 kuasa 4. Kuasa 4. Ya, sebab dia 8 tolak 4. Lepas tu gunalah kalkulator. Tantu guna kalkulator. 0.02605. Okay, 0.02605. Nampak? Sebab dia mesti 4SL. Dekat depan tu 0. You tak count lagi, betul tak? You just you start count daripada 26 kan. So mesti ada 4 digit lah. 2605. So barulah dia jadi 4SL. What happen kalau you terbuat 0.0261 je? What happen? Tak dapat markah jawapan. Yes. Tak dapat markah jawapan sebab you punya jawapan belum cukup haul lagi. Kita kan undang-undang law MAT kan. Kalau you tak ikut undang-undang law MAT tu, sorry naik lori lah. Macam gitu. Okay. Settle A. Okay. Kisah yang sama dan sambungan. Dia ada B pula. Okay, kita akan pakai yang N8, P1/6, Q5/6 tu sama Dia kata, cari probability, cari kebarangkalian mendapat nombor 6 kurang daripada 2 kali. Dia kata dapat nombor 6 tadi X. X tu dapat kurang dari 2. Jadi you akan menulis X kurang dari 2. Tapi sebab dia nak kebarangkalian, dia nak probability, so you put P dekat depan. Tapi menggambarkan probability that X less than 2. X kurang dari 2. Sebab soalan, cuba tengok balik soalan. Dia kata cari kebarangkalian, find the probability of getting a 6. Okay, mendapat nombor 6 kurang daripada 2 kali. Okay, less than 2 times. Okay, cuba saya buang perkataan probability. Saya kata mendapat nombor 6 kurang daripada 2 kali. Mendapat nombor 6 tadi adalah you punya variable X tadi.
So kalau dapat X kurang daripada 2 kali, maksudnya X kurang dari 2. Tapi sebab you nak mencari ke barang kalian, find the probability, so you put P dekat depan. So bila you baca tu you tahu, oh probability of X less than 2. Okay, jadi sebenarnya, saya nak cerita satu benda. Tadi kan, saya kata kalau baling dadu tadi 2 kali, maksudnya saya punya X 012. Betul? Kalau saya baling 3 kali, maksudnya N saya 3. Jadi X saya boleh 0, boleh 1, boleh 2, boleh 3. Sekarang you punya N ini ada 8 tau. Maksudnya you cuba, you baling dadu 8 times. So macam untuk mendapat nombor 6 tu, it can be apa? Nombor 6 tu boleh appear berapa kali? Macam mungkin berapa? Mungkin apa X tu? Mungkin 0, mungkin 1, 2, 3, berapa? 4, 5, 6, 7, 8. Betul? Betul. Ini kita dah bincang masa yang kelas 5.1. Okay? Sebab you faham X boleh jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mungkin tak ada 9. Mungkin tak ada 10. Tak. Tak, kenapa tak? Sebab dia baling 8 kali je. Yes, pandai. Dia paling 8 kali je. Dah guana kau dapat 9 kali, 10 kali. Itu seram tu kan. So maksudnya, korang takkan dapat lebih daripada 8. So daripada 8 kali balingan, mungkin you dapat 0. Maksudnya, mungkin you tak dapat langsung nombor 6 daripada 8 kali balingan. Okey. Satu pula bermaksud, you mendapat sekali nombor 6. Kalau bermaksud, you mendapat 2 kali nombor 6 daripada 8 kali balingan tadi. Dan seterusnya sampailah 8. Bermaksud ke 88 balingan tadi you berjaya mendapatkan kesemuanya nombor 6. Jadi kalau you tahu you ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kan saya kata you boleh keluarkan apa? You boleh keluarkan probability S0, probability S1 kan? S2 sampailah probability S8 yang mana kalau you tambahkan ke semua probability ni, apa yang you dapat? 1. Nilainya? 1. Betul. Jadi kalau ikut dari segi gambar graf, kan maksudnya you akan ada 8 palang. Maksudnya 0, you ada palang untuk maksudnya kat sini probability dia, probability X sama dengan R. Tapi R you ada 8 palang lah, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan, sampai 8. Jadi kalau dia kata dia nak probability X kurang dari 2, sebenarnya you main dengan X berapa? Kurang dari 2. 0 dengan 1. Pandai, 0 dan juga 1 je. Gitu. Maksudnya dia main dengan 0, 1 je sebab dia kata macam ni. Okay, sekarang kita tengok yang kat atas yang kat atas yang dekat X tu. Dia kata kurang daripada 2. Maksudnya you akan pakai apa tau? 0 dengan 1 je yang kurang daripada 2. Nampak? Dia tak termasuk 2 sebab kalau kurang daripada 2, kita exclude nombor 2. Jadi sebab ini adalah taburan binomial sebenarnya adalah discrete random variable tadi. Okay, dia melibatkan discrete and you know that dia punya graph sebenarnya adalah yang z discrete tu. So actually untuk probability X kurang dari 2, you boleh buat apa tau? You ambil probability X 0, you tambahkan dengan probability X 1. Sebab based on you punya graph tadi kan yang palang ada 2 tu. Faham tak? X2 bermaksud X kurang daripada 2 adalah mengambil 0 dan juga 1. Dia kata X greater than 2 maksud X lebih dari 2. X lebih dari 2 maksud X tu apa? 3? 3 sampai 8. 3 sampai 8. So you kena ambil probability X3, X4, X5, X6, X7, X8. Wih, banyaknya kan? Tapi yang tu nanti ada cerita dia. Dia ada complement dia. Nanti saya cerita kemudian. So you faham tak kenapa probability X kurang dari 2 adalah mengambil probability X0 campur probability X1? Boleh? Boleh. Turah boleh turah? Ada turah? Boleh je. Itu kan. Okay. So boleh kan? So jadinya you kena buat apa tau? Sebab tadi kalau nak mencari probability X sama dengan 4, maksudnya you kira X4 je. Tapi bila probability X kurang dari 2, you ada 2. You kena kira probability X0, you kena kira probability X1 and then you kena sumkan. Jadi kita akan mencari probability X0 dulu. With apa tadi N dia? 8 kan? So 8C 0. Betul? P tadi 1/6.
So kuasa kosong. Lepas Q dia, probability of failure is 5/6. Okay, sekarang 8 tolak kosong. Untuk N tolak R tu. Kat sini N tolak R. 8. Berapa 4 ni? 8. Okay, itu baru probability S0. Okay. Tambah dengan probability S1. Maksudnya 8 C1. 1/6 kuasa 1. 5/6 kuasa. Okay, 8 tolak 1. 7. Macam tu. Okay, sila kira. Dia sebenarnya nak tanya. 8C0, you nak kira ke? Ingat tak yang kita ada buat apa chapter yang permutation and combination. Kan ada kan dalam video yang kan? Apa value kalau NC0? NC0 apa? Yes, pandai. Sebab itulah benda ni dia very related dengan yang hari tu. Kan? Dia macam you tak payahlah tekan NC0 mana aku nak tulis ni penuh dah. Penuh dah screen. NC0. Ya Allah, ini pula highlighter. Tak dah. NC0 1 kan? Jadi nak kena ke tekan 8C0. Tak payah kan? Ignore je. Okay, 1/6 / 0. Nak kena tekan calculator juga ke? Tak, 1. Dia 1 juga kan? Jadi apa yang you tekan adalah 5/6. 5/6 kuasa 8 tu je. Ni cara cepat lah. Tak adalah kau semua nak tekan. Macam janganlah benda sangat kan? 8C0 tak payah tekan. 1/0 tak payah tekan. So tekan je 5/8. Okay, lepas tu tambah dengan yang 8C1, lepas tu 1/6 power of 1 pun tak payahlah tekan power of 1. Tekan je lah 1/6, betul tak? So apa value dia lepas ditambahkan dua ni? Yes, macam tu. Apa-apa. Jadi kalau macam korang nak rajin lah, nak tulis satu, okey je. Korang macam ni, 0.23 to 6 kan, tambah dengan 0.3721, katalah. Maksudnya you kira satu-satu, okey je. Tapi kalau you nak terus lompat, you tak nak show yang ni kan. You nak terus je jawapan akhir dia zazu. Okay, you akan dapat jawapan sama tak? 0.6047. Sama tak? Tapi lain sikit, dia lari sikit. Sebab ada orang dia akan tulis satu-satu. What is probability S0? What is a probability S1? Tulis satu and then dia sometimes mendapat something lah. 0.6047. Ada orang dia terus zaz sebaris tu terus tekan calculator. Tak ada masalah. Dia akan dapat jawapan lain sikit lah, yang dia punya point dekat hujung-hujung tu dia akan dia slightly lain sikit je, sikit je. Tak ada masalah. Dapat sama tak kalau tekan terus? Anas teacher je. Ini cakap apa? Sama macam muka surat 156 formula je. Muka surat 156 apa? Yes Anas. Yang itu yang muka surat 156 dekat textbook tu, dia ada bagi comparison kan daripada gambar rajah pokok dengan menggunakan formula. Dia sama, maksudnya sebenarnya benda yang kita buat ni berasal daripada gambar rajah pokok lah. Sebab dia buat eksperimen ni, dia ulang beberapa kali kan, sama je. Yang tu nanti saya touch lagi sekali. Maksudnya saya akan touch beza yang maksudnya yang kita buat hari tu, yang last week dengan yang hari ni. Saya akan buat comparison nanti. Okay. Apa? Dapat 0.6047. Sama ke? Sama. Cun. Okay, this one. Nombor 3. Okay, jom kita tengok Hamid. Fahamkan apa kisah kita? Okay, apa kisah kita pas tajuk apa dia punya story dia? Apa dia? Supaya you boleh identify apa yang dikatakan sebagai X itu. X tu kena identify dulu. Dan X tu apa? Sebab kalau kiranya apa yang dia nak jadikan dia sebagai sukses. Cuba tengok macam memanglah cerita dia macam gini, tapi adakah dia nak probability yang sama macam cerita kita? Okay, macam apa N, apa P, apa Q. So kalau dia menang tepat 3 kali, so yang dia nak tu dia menang. So automatically kalau dia menang tu kita kata dia sukses. Macam tu. So, cerita dia mesti samalah. Okay, cerita mesti sama. Apa yang dia nak kita jadikan dia sebagai sukses. Dah dapat A? Dah ke? Nak show? Sama. Nak show tak? Sama. Tak nak. Apa? Okay, dapat apa?
Cek dulu jawapan. Jawab apa? 0.1239. Pandai. 0.1239. Sebab kan? You tengok cerita. Dia bagi probability dekat atas tu, dia menang kan? Dia menang berucap. Satu kepala. Dia kata probability that Hamid will win, menang. Dia menang kan? Dia menang 3/5. Tapi you jangan macam terus kata apa yang dia beri tu sebagai sukses tau. Itu mungkin cerita dia baru. Lepas tu dia kata dia takes part in 8 speech contest. Dia ambil bahagian dalam 8 pertandingan. Cari kebarangkalian yang dia menang tepat 3 kali. So kalau 8 tu kita faham lah. Oh dia ambil bahagian dalam 8 pertandingan. So your X ni you punya 8 ni sebenarnya dia punya N dia. Betul? P tak tahu lagi story mori dia. Dia kata find the probability that kebarangkalian yang dia apa benda ayat saya ni, if it takes find the probability that Allah 2 kali pula. Padam mana ada orang nak padam mana saya punya. Sorry. Okay, find the probability that dia menang 3 kali. Maksudnya dia menang. So yang atas tadi pun menang. Jadi automatically yang value probability yang dia bagi dekat atas menang tu, kita panggil dia sebagai sukses. Nampak? Sebab story dia sama. Menang kan? So X ni win lah. Okay? Menang. Win a speech contest. Macam tu. Win a speech contest. Itu you punya X. So you punya probability 3/5. Q terus je. 1 tolak 3/5. Complement. Pelengkap dia. 2/5. Sebab you mesti buat P tambah Q sama dengan 1. So your Q akan jadi 1 tolak 3/5 which is 2/5. So kalau dia kata probability dia menang tepat. X tadi menang kan? Menang. Bilangan kali menang lah. Number of yang menang tu. So probability X tepat 3. So probability X sama dengan 3. You akan ambil lah 8 C3. Probability of success 3/5. Kuasa 3. And your Q 5. Okay, 8 minus 3 will be 5. Tolak kan? 8 tolak 3, 5. Okay. Apa jawapan dia? Tadi apa? Teruslah kalkulator tantung dapatlah 0.1239. Dah siap. Kan? Gitu kisah dia. Okay, sekarang yang B. Okay, yang B. Tara. Yang B. Dia kata dia kalah kurang daripada 2 kali. He loses less than twice. Okay, sebenarnya macam ni. Dekat atas tadi, dia memanglah bagi 3/5 untuk yang menang. Jadi sekarang ni, adakah awak masih nak meneruskan tentang sukses adalah sebagai menang? Sebab dia tanya probability dia kalah. Kalau orang kata dia nak menang. Kan? Sebab saya kan, kalau saya suka macam ni tau. Apa yang you nak tu, you terus jadikan dia sukses. Sebab kalau korang tak jadikan dia sukses, macam kalau you masih nak kata menang tu sukses, nanti korang pening. Kalau sukses tu menang, nanti kalau saya kata saya kalah kurang daripada 2, kalah kurang daripada 2 masuk menang berapa? Dah pening. Pusing kepalaku. Macam tu kan. Jadi kita relax je. Senang cerita, apa yang kita nak tu, apa yang dia nak, kita jadikan sebagai kejayaan walaupun kalah itu pahit. Jadi sekarang ni kita tukar. Okay, saya tak pakai X. X tadi menang, saya tukar sebagai Y. Y ni kalah. Bila kali dia kalah. Okay, kalah pula. Kalah Y tu kalah. Jadi automatik kalau saya kata Y tu kalah, dia kata nak probability yang kalah tu Y kurang daripada 2. Nampak? Saya akan ambil probability Y kurang dari 2. Yang bila saya kalah itu berjaya, probability of kalah adalah apa? Probability of success tapi kalah. Berapa? 2/5. Pandai, 2/5. Sebab dia kata menang 3/5. Jadi kalah 2/5 lah. Tapi kalah itu adalah sukses P kita. Jadi P kita untuk kita akan tukar tau. Sebab dia nak probability yang kalah. So yang kalah itu kita jadikan dia sebagai sukses. So you punya probability of success kalah adalah 2/5 and then your Q adalah 3/5. Bawah you boleh cari probability that Y less than 2 bermaksud ingat tadi kalau X saya ada 8 maksudnya X saya ada 8 kan.
N ada 8. So saya boleh jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, jadi saya katakanlah kurang daripada 2. Kurang dari 2 bermaksud 0 kosong dengan 1. Tak mau 2 dan kat atas tu. So saya nak yang ni je, 0 dan juga 1. Jadi sebab ini adalah discrete, saya kata you akan ambil probability Y sama dengan 0 tambah probability Y sama dengan 1. Okey, acu kira. N masih 8. Y tu gantilah dia punya probability of kalah tadi tu. 25 kuasa 0 lepas tu 35 kuasa 8. Lepas tu 8 C 1 kan. 25 kuasa 1 ambil ni. Lepas tu failure dia 35. 8 tolak 1, 7. Okey. Siapa yang macam tak dapat lagi, tak dapat catch up macam mana nak buat ni? Macam laju sangat ke? Boleh faham kenapa saya show dia macam tu? Boleh? Okey, bagi saya value dia. Kalau nak terus tekan pun boleh tau. Tekan kalkulator, tak payah buat satu-satu. Tak ada masalah. Macam terus je zah je. 8C0 tu tak payahlah sebab dia 1 kan. Dia boleh tekan 2/5 power 0 pun 1 juga. So you just press 3/5 power of 8 lah. Tapi hati-hati sebab nak tekan sekali harung ni takut sedap pula kan. Kalau tak kat silap buat satu-satu. Okey, dapat apa total dia? 0 point? Dapat? 0.1064. 64. Okey, cun. Dapat semua? You perasan tak probability ni tak akan lebih dari 1? Perasan tak? Kan? Dia tak akan lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 maksudnya something wrong somewhere. You yang salah ataupun calculator you salah macam tu. Okay, itulah dia. Kita nak discuss ni before that. Okay. Kita nak discuss yang beza yang hari tu. Okay. Ini yang macam saya sebut awal-awal tadilah. Yang mana kita buat aktiviti penerokaan 2 muka surat 45 tu. Yang ada apa ingat tak yang last week ada 5 keping kad yang dalam kotak tu. Dia ulang sebanyak dia ambil 2 kad kan. Dia ambil 2 kad dari dalam kotak tu. Lepas tu tapi dia return dia letak balik Saya tengok apa dia letak balik kan dalam tu. Lepas tu dia kata X itu adalah bilangan kali mendapat nombor ganjil. So you telah membuatkan tree diagram. Okay, yang mana tree diagram ini menunjukkan kalau G tu ganjil, G prime is nombor genap lah. Sebab dalam 1, 2, 3, 4, 5 ni nombor yang dalam kotak ni yang ganjil ada 1, 3, 5. So 3/5 probability dia. Lepas tu dia cabut 2 kali tapi dia return balik kan. Cabut kali 2 mungkin ni ganjil atau bukan ganjil macam tu. So you keluarkan outcomes and then you dapat dia punya probability masing-masing. Yang mana you createkan probability distribution table. Sebenarnya benda ni kita panggil dia sebagai binomial lah sebab you macam ni you tujuan you adalah mendapat nombor ganjil. So bila you cabut kad, so sama ada you berjaya atau you tidak berjaya dapat nombor ganjil. Success or failure. So we call this as binomial lah. Kan binomial yang mana dia repeat sebanyak 2 kali. Sebab itulah timbulnya kenapa probability X R012 sebab dia cabut 2 kali. So macam mana nak dapat probability ini sebenarnya you dah belajar formula yang NCR tadi kan. Okay, jom kita tengok. Kalau formula ni kan NCR tu N dia 2 sebab dia cabut 2 kali, dia ambil 2 kad. So you tahu kalau mendapat nombor ganjil sebab ada 1, 3, 5, probability dapat nombor ganjil 3/5. Sebab you punya eksperimen ni nak mendapat nombor ganjil. So kita kata mendapat nombor ganjil tu adalah dia punya probability of success. So P adalah 3/5. And you punya Q adalah 2/5 because Q is complement. You know that P plus Q equal to 1. Therefore, when P is 3/5, your Q will be 2/5. Okay? So, you nak mencari probability X0. 0 kali daripada 2 kali cabutan tu, 0 kali berjaya mendapat nombor ganjil kan. Sebab you punya eksperimen ni adalah mendapat nombor ganjil. So you pun kira probability X0 menggunakan formula apa tahu yang tadi tu? NCR, P power of R, Q power of M minus R. Then you dapat 4/5. So dah sama tak dengan yang kita buat sebelum ni, yang 5.1? Sama kan 4/5.
Lepas tu cuba kita tengok pula kalau dapat probability X1, nak tengok yang ni. Probability X1. Nak tengok yang belah kanan ni sama tak? Saya gunalah formula probability X1 adalah NCR kan. N dia 2 sebab cabut 2 kali. R dia 1 lah sebab R1 kat sini. Lepas tu probability of success 3/5 kuasa 1 kat sini. Lepas tu Q 2/5. Lepas tu yang maksud dia N tolak R kan. N minus R which 2 tolak 1 is 1. So bila kira-kira kira apa? Sama 12/25. Tak payah buat tree diagram tadi yang ada tambah sekian tu. Lepas tu yang kalau S2 pula, kita tengok S2 kan. Kita pakai yang 2C2 lah. 2C2, 3/5 P, 3/5 kuasa 2. Q, failure dia 2/5 kuasa 0 lah. So 2 minus is 0. And then you got 9/25. Sama. Nampak tak? So sebenarnya ada tak kaitan dia dengan yang hari tu? Ada kan? Sebenarnya taburan binomial ni dia adalah kebarangkalian biasa yang you buat tu. Cuma apa beza dia? Dia ulang dia banyak kali. Maksudnya benda yang serupa dia ulang banyak kali. Dia buat beberapa kali. So diagram tu benda sama. Kalau katalah dia punya N ni ada 5 kali, maksudnya you punya cabang tu ada 5 kali kan, panjang. Jadi dia macam very complicated. Untuk memudahkan dia, kita guna formula NCR sahaja. Sebab dia benda yang sama. You faham tak? Nampak tak macam boleh bayang tak? Apa benda ni, apa kaitan dia? Supalah juga macam kalau yang kita tengok contoh 5 kan, muka surat 150 tu yang hari tu. Kalau you nak dapatkan nilai-nilai ini, sebenarnya boleh pakai taburan binomial dia. Sebab dia mengkaji bilangan murid yang tidak mendapat grade A. Tapi dia kaji dekat 2 orang murid je kan. Murid 1 dengan murid 2. Benda yang sama. Okay. So bila you kira probability X sama dengan R ni, kan you tahu yang tak dapat grade A tu 0.3, Q dia 0.7. Sebab dia kata 70% daripada murid 5 dahlia tu, dia kata dia memperolehi grade A. Tapi kajian kita ni dia nak kaji X tadi dah tag dia sebagai murid yang tak dapat A. You nak kaji dapat A. Tapi dekat statement dia 70% dapat A. So automatic itu apa yang 70% tu? 70% dah A. Tapi you kaji yang tak dapat A. Jadi 70% mewakili Q dia. Betul tak? Failure dia. Betul tak? Ni cuba tengok muka surat 50 yang last week kita discuss tu. Kata 70% daripada murid 3 dia dapat grade A. Jadi bila kita kata X adalah bilangan murid yang tidak mendapat grade A, so automatic yang 70% tu dapat, yang tak dapat adalah 30%. So 30% tu dia punya success dia. And then yang 70% yang kita dapat A tu adalah dia punya failure dia. And you know P tambah Q mesti sama dengan 1. Benda-benda yang maksudnya daripada eksperimen yang you buat hari tu, yang kita buat gambar ajar pokok 1, 1, 1, actually dia very related dengan binomial. So nak mencari probability maksudnya kosong murid yang tak dapat A, you boleh guna NC0. Maksudnya 2C0 sebab you ambil 2 orang budak. Okay, 2 orang budak, so NC0. You akan dapat probability yang sama, which is 0.49. Ni table yang kita buat hari tu. Lepas tu you kira probability X1 kan? Memang you dapat 0.42. You kira pula probability S2, 2C2, 0.3 power of 2, 0.7 power 0. Thus you dapat sama 0.09. Itulah dia kesamaan dia dengan hari tu. So nampak tak sebenarnya? Macam jangan pula korang confuse kan, hari tu apa, hari ni apa. So dia boleh jadi sama lah kalau dia itu adalah binomial. Alright. Okay. Okay, ni tips Tips. Kena jawab dulu ni. Sebab nanti kan dalam dia banyak ni tau. X lebih daripada sekian. X kurang daripada sekian. X tak lebih daripada sekian. X tak kurang daripada sekian. X sekurang-kurangnya sekian. X banyak-banyaknya sekian. X tepat sekian. Benda ayat-ayat ni. So, you rasa you pandai mengayat? Pandai main ayat ke? Sekian ni yang macam tadilah. Contoh X tepat 2 lah. So A tu 2 lah kan. Macam kalau X lebih daripada A.
lebih daripada A ataupun X is more than A, mestilah tanda ketaksamaan dia. Kenapa dia tak keluar? Tanda ketaksamaan dia besar lah kan. X besar dari A. Tapi kalau kurang, kurang lah. Kurang daripada A. Tak termasuk A tu. Tapi X tak lebih daripada A. Bila tak lebih, dia tak boleh lebih. Dia mesti kurang. Tapi boleh sama tak? Kalau tak lebih A. Jangan lebih. Tapi boleh sama. Sebab tu, bila tidak lebih ataupun not more, okay, not more means you tak boleh lebih, you kena kurang, tetapi you boleh ambil value yang sama. Okay, kalau tak kurang, X tak kurang A, tak kurang tau. Maksudnya, kena lebih. So, bila kena lebih, you pakai simbol lebih. Tapi boleh sama tak? Boleh. Macam tu. Boleh sama. Yang tak boleh kalau dia kata more ataupun dia kata less. More dengan less memang itu je yang tak ada tanda equal. Yang lain tu boleh. Macam X sekurang-kurangnya A. Dari segi bahasa Makcik Kia, sekurang-kurangnya A paling kurang A. Jadi lebih ke kurang? X lebih ke kurang? Sekurang-kurangnya A. Paling kurang A. So Lebih. maksudnya lebih. Kan? Si lebih. Tapi boleh tak sama? Boleh. Kan? Sebab paling kurang boleh A. Jadi value dia lebih daripada A tetapi boleh sama. Okay, X sebanyak-banyaknya A. Paling banyak A. Maksudnya apa? Lebih ke kurang? Kurang. Kurang. Sebab paling banyak A tapi boleh sama. So you akan pakai tanda ni. X kurang atau sama dengan A. Tapi yang ni bila dia binomial, you akan pakai yang straight line. You tengok yang macam kalau katalah X you ada, katalah N ada 3 contoh. N ada 3. Ataupun N ada 5 lah. You ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau saya kata, Allah. Kalau saya kata X lebih dari, contohlah kan. X lebih dari 3. Apa sebenarnya? X lebih dari 3 maksudnya? 4 dan 5. Betul? 4, 5 lah maksudnya. Kalau dia kata kebarangkalian P, maksudnya kebarangkalian X4 campur kebarangkalian X5. Itu maksud dia. Faham? Kalau dia kata X kurang daripada, contoh, X kurang daripada 5, maksudnya dia akan ambil 0, 1, 2, 3, 4. Betul? Kan? Betul. Maksudnya you akan ambil probability S0 campur 1 campur 2 campur 3 campur 4. Tapi banyak tau. Jadi dalam kes ini kalau apa yang you nak itu banyak, you boleh buat satu tolak. Satu tolak yang you tak nak. You tak nak 5. Maksudnya you buat satu tolak X5. Sebab apa yang you nak terlalu banyak. 0, 1, 2, 3, 4 korang nak. Yang you tak nak 5 saja. So you boleh buat complement satu tolak. Sebab you tahu kebarangkalian kalau you tambah nilainya adalah 1. Okay? So yang ni nanti you akan lebih faham lah bila kita buat soalan-soalan lagi. So kalau X tepat ni tadi dah banyak kali jumpa X tepat A maksudnya X sama dengan A lah. X is exactly A. So you dah, kalau you faham yang ini, then you boleh go untuk soalan lain. Okay. Before kita macam apa kan, kita buat nilam sikit lah ya supaya macam kalau ada jumpa yang pelik-pelik tu tak adalah korang blur kan. Okay. Acu buka yang nilam tu. Kita buat nombor 1 dulu. Okay, kita try yang ni sebab saya tak nak nanti kita habiskan kelas dengan tinggal tak boleh nak buat homework. Tapi ni modul yang lama tau, yang KBSM. Dia masih 5.1. Tapi saya ambil yang berkenaan lah ya, yang modul you sebenar untuk 2021 ni saya tengok lagi. Saya tak tengok dalam macam mana. Okay, cuba tengok nombor 1. Okay, cuba ni. Identify dia punya ni formula dia, saya kat atas lah. Formula dia apa? N, C, R, P power of R, Q power of M minus R. This is for probability S equal to R. So this is the formula. Okay, dia kata disremban dia kata the probability that rain will fall on any day is 1/5. So awak tengok cerita dia tu sama tak dengan probability yang dia nak. Yang probability yang kata cari kebarangkalian dalam minggu ia akan hujan. Tepat bahagi macam tu. Maksudnya cerita dia pasal hujan kan. Cerita pasal hujan. Probability yang hujan tu akan jadi sukses. So macam cerita yang sama dia jadi sukses.
So keluarkanlah dulu apa N dia, apa P dia, apa Q dia. Sebab kalau soalan A, dia akan cari kebarangkalian, maksudnya dia akan cari untuk A, dia akan cari probability yang X tu hujan lah ya. X tu hujan, X tu tepat 4 hari. Kan macam tu kan, probability X tepat 4. Tapi dia punya N tu sebab seminggu, maksudnya kalau seminggu N ada 7. Yang P untuk hujan tu apa yang success dia? Lepas tu tengok apa Q dia, failure dia. Cuba try buat. Dia kalau macam masa buat ni bawa kita like dekat mana, macam mana yang tak faham kan. Okay, kita dah dapat 1A tepat 4 hari, exactly 4 days. But dia nak kebarangkalian, dia nak probability that rain will fall. So your X tu, you mengkaji number of days that rain will fall in a week lah kan. Berapa kali dia hujan tu turun dalam seminggu. So N7 lah. So kalau dia kata kebarangkalian satu hari is 1/5, meaning that 1/5 tu lah you punya success kan. Cerita yang sama. So your failure will be complementary dia lah sebab dia P plus Q mesti 1. So kalau P is 1/5, your Q will be 4/5 lah macam tu. So guna je formula kan, kalau tepat 4 hari, maksudnya formula atas tu, NCR tu. Okay, 4 hari you dapat 0.02867, betul? So kalau yang B dia kata kalau kurang dari 2, kan? Kurang daripada 2 means X less than 2. Kalau X less than 2 maksudnya, kan tadi dia discrete, you tahu kalau NU 7 maksudnya your X nanti boleh jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kalau dia kata dia nak kurang daripada 2 maksudnya dia nak apa? Dia nak 0 dengan 1 je kan? Sebab ini adalah discrete. So saya kata binomial ni dia punya variable dia adalah discrete random variable. Sebab tu kita tambahkan 0 dengan 1 untuk mendapatkan probability X less than 2. So you akan satu macam tadi lah. 7C 0 kan? P power of 0, Q power of 7 minus 0, 7. Yang ini tunjukkan sebab ini ada markah. Sebab untuk KSSM, kertas 1 dah macam kertas 2, dia mementingkan jalan kerja. So using the formula NCR ni, ini semuanya contribute markah kat sini. So kena tunjuk satu, walaupun you rasa you Einstein macam alah leceh lah nak kira, tapi sebenarnya dia memberi markah. So jangan malas. Tulis semua. Apa yang you nak, yang kena kira tu tulis. 6. Okay, apa yang nak bentuk yang B? Dapat apa? Value biar 4SF. Dapat apa? 0.5767. Yang ni yang saya nak tunjuk ni. Yang ni yang penting ni. Yang C dia kata yang C probability X lebih 5 kan. Maksudnya simbol dia probability X greater than 5. Sekarang ni kalau macam you tengok pada yang saya place X tadi ni kan. Kalau macam probability X besar dari 5, sebenarnya you nak probability apa? Dekat X tadi, kalau probability X lebih 5. Lebih 5 means apa? 67. 67 pandai, lebih 5. 5 tak mau, dia nak lebih atas. 6 dengan 7. Kan? 6 dengan 7. Jadi probability X campur probability 7 lah. Sebab dia discrete. Okay. Buat ni. Probability apa tadi? 6 kan? 6 dengan 7 kan? Lepas tu buat sesuatu. Senang je. Dia sebenarnya senang, dia tak susah. Orang belajar awal-awal gitu je yang macam seram. Ya Allah, apa benda aku belajar ni kan. Tapi sebenarnya dia simple je. Ni sebenarnya topik yang kita target tau nak score 12 markah tu. Tambah 7C7 over 5 power 7 per 5 power 0. Okay, apa yang jawapan C? Yang ni memang dia nombor dia banyak 0 tapi ingat saya kata you mesti buat for SL. Maksudnya kalau selagi you jumpa 0, 0 tak count. So selepas tu jumpa je digit, you letak dia sebagai 4. Digit tu ada 4 untuk dapatkan for SL. Tu berapa? 0.0003 7 1 2. Sama tak?
Okay, yang D, dia kata setiap hari. Apa maksud setiap hari tu? Dia tengok pada seminggu, lepas tu apa maksud dia setiap hari? Setiap hari maksudnya dia X7 sebab seminggu ada 7 hari. Dia kata hari-hari hujan. Jadi hujan tu 7 hari. So dia nak sebenarnya dia nak probability X sama dengan 7. So dia calculate 7C7, 1/5 power 7, 4/5 power 0. Sebab apa tak jawapan dia? 0 ada 4, lepas tu 1 to 8. Ke ada lagi lepas 8 tu? Ke 1 to 7 something? Ke habis? 7C7, 1 kan? So you just count 1/5 power 7. Memang 1 to 8 je kan? Memang 1 to 8 saja. So kalau yang ni memang dah macam tu lah. Memang jadi 3SF lah. Tak ada masalah lah sebab dia memang dia stop. Value tu dia stop. Okay, yang saya nak highlight adalah E. Dia kata sekurang-kurangnya 2 hari. Okay. Kalau sekurang-kurangnya 2 hari, ni ada saya cakap tadi tapi saya takut you tak kicap. Okay, tengok soalan E. Okay, soalan E dia kata sekurang-kurangnya 2 hari. Maksudnya, you punya P, X kurang, okay dia bukan kurang, dia kata sekurang-kurangnya. Kalau sekurang-kurangnya, paling sikit 2. So apa dia punya tanda inequality ataupun ketaksaan yang based on yang saya bincang tadi tu? Kita sekurang-kurangnya 2. Paling kurang 2. More So or apa equal. Lebih besar atau sama dengan? Ya. Very good. Very good Anas, Akil. Greater or equal than 2. Nampak? Tapi kan, okay, tengok balik yang ni. Kalau saya nak besar atau sama dengan 2, betul ni? Besar atau sama dengan 2, cuk. Boleh termasuk 2 lah. Betul? Maksudnya saya nak 2 dan ke atas. Semua ni saya nak 2 dan ke atas. Sebab dia nak besar atau sama dengan 2. Tapi nya kan larat ke koma. Koma nak kena kira probability S2 campur probability S3 campur 4 campur 5 campur 6 campur 7. Tulis pun penat kan, cakap pun penat kan. Jadi kan, daripada korang buat macam ni, maksud saya tadi tu, daripada korang menambahkan yang banyak sedangkan yang tak nak tu sikit tu tak? Yang tak nak tu sikit. Jadi kita janganlah pergi ambil yang banyak tu, kita ambil yang sikit. Jadi sebenarnya kita nak yang atas ni. Tapi yang bawah ni sebenarnya kita tak nak. Betul tak? Tapi kita tahu sum untuk semua probability 1. Jadi apa nak buat? 1 tolak yang tak nak. 1 tolak yang tak nak iaitu 0 dan juga 1. Nampak tak story dia? Kan? Tulis situ buat kata. 1 tolak yang tak nak. 1 tolak tak nak. Yang ini yang kita nak. Yang ini kita nak. Ini kita nak. Ni kita nak. Yang tak nak. Ini kita tak nak. Ini tak nak. Tak nak tu yang pangkah pangkah tak nak. Okey. So samalah cumanya you buatlah 1 tolak yang you tak nak tadi apa tu C0 kan. 1/5 power 0, 4/6 power 7. Tolak lagi. Dia boleh je kalau you buat 1 tolak tapi letak square bracket probability 0 campur probability 1. Boleh, tak ada masalah. Tapi jangan lupa square bracket. Tapi kalau you takut you lupa nanti 1 tolak benda tu kan, you better buat 1 tolak apa. Pun okey. Ini maksud saya. You tolak yang you tak nak. Dua-dua you tolak. Okay, sebab sama juga kan kalau dia ni pun kalau you macam multiply dekat dalam kan jadi tolak-tolak kan, betul tak? Macam tu. So mana-mana saja tulis tu tapi yang punya jadilah. Sebab yang banyak silap dekat this part ni, dia terlupa. Dia terlupa nak tolak dua-dua. Dia buat tolak lepas tu tambah pula sebelah tu. Okay, berapa answer you dapat? Dapat tak 0.4233 Sama tak? Sama. 433. Okay, cantik. Inilah dia yang you belajar untuk taburan binomial. Ini baru macam yang kira basic lah tapi dia penting. Sebab nanti kita akan buat problem solving. Problem solving tu lagilah dia involving dengan kebarangkalian, probability. Dia involving macam-macam lagi lah yang complicated dan nanti akan jumpa log dalam tu. You suka log kan? Kan? Nanti kita akan buat yang problem solving tapi
yang ini kan ada lagi soalan belakang-belakang tu kan. Okay, you all cuba, maksudnya untuk hari ni you all siapkan yang tu you cuba. So besok kita bincangkan and then kita masuk graf taburan binomial, kita masuk graf dia. Sebenarnya graf tu you dah tahu pun, kita dah buat hari tu. Lepas tu kita masuk yang last untuk 5.2, mean variance dengan CCM PRY. And then baru kita masuk kepada problem solving untuk binomial. Okay, boleh? Okay. Alright, so kita end our class. So jumpa besok. Okay, bye. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher.